Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam kelas sejarah hari ini, dan hari ini cikgu akan ajar pada kamu bab 3 tingkatan 4, iaitu tamadun awal di Asia Tenggara. Okey, berdasarkan soalan percubaan tahun ni, kebanyakan negeri keluarkan tentang kerajaan agraria dan merujuk kepada kerajaan angku. Okey, jadi kelas hari ini cikgu akan bincangkan tentang kerajaan agraria. Okey, pelajar-pelajar, untuk pengetahuan kamu, di Asia Tenggara ini terdapat dua bentuk kerajaan. Telah ditemukan dua bentuk kerajaan oleh para sejarawan, iaitu yang pertama, kerajaan yang terletak di tanah besar Asia Tenggara, dan kerajaan yang terletak di tanah besar Asia Tenggara ini dikenali sebagai kerajaan agraria. Dan satu lagi adalah kerajaan yang terletak di kawasan kepulauan atau kawasan pesisir pantai di Asia Tenggara, dikenali sebagai kerajaan maritim. Okey. So, cikgu akan terangkan tentang agraria hari ini. Tentang maritim, cikgu sebab tak keluar dalam soalan trial tahun ini, jadi cikgu fokus kepada agraria. Okey, untuk pengetahuan kamu, sebelum cikgu bincangkan tentang kerajaan agraria dengan lebih lanjut, cikgu nak bagi tahu bagaimanakah para sejarawan menjumpai bukti-bukti arkeologi yang menunjukkan di Asia Tenggara ini telah ada kerajaan, telah ada pelabuhan, telah wujudnya hubungan perdagangan antara Asia Tenggara dengan kawasan barat dunia seperti Rom, telah wujudnya hubungan perdagangan antara Asia Tenggara dengan kawasan timur dunia seperti dengan negara China. Okey, bukti yang menunjukkan di Asia Tenggara ini telah ada kerajaan, ada 3 bukti. Yang pertama, bukti cikgu ajar tentang bukti dulu. Okey. Yang pertama, kenapa cikgu kena ajar bahagian ni? Sebab dia selalu keluar soalan objektif, bukti jumpaan, bukti wujudnya kerajaan di Asia Tenggara. Nak membuktikan di Asia Tenggara ni telah ada kerajaan, telah ada wujudnya hubungan perdagangan, bukan semata-mata hutan saja. Okay? So, bukti yang menunjukkan agraria ini telah ada kerajaan apabila terjumpanya satu arca yang mempunyai seni langgam Amaravati. Okay? So, bukti yang pertama ialah terjumpanya arca Amaravati. Okey, apa dia arca Amaravati ni? Arca ni, arca lah patung. Okey, patung ni mempunyai nilai ukiran, nilai lakaran Amaravati yang berasal dari sungai Krishna di India. Dan langgam ini ataupun corak pada arca tersebut telah dijumpai di Funan. Bermaksud telah ada hubungan perdagangan antara India dengan Funan. Sebab tu terjumpanya arca yang dipengaruhi oleh langgam Amaravati yang berasal dari sungai Krishna di India. Ini bukti pertama menunjukkan telah wujud kerajaan di Asia Tenggara, iaitu kerajaan Funan. Okay, cikgu tandakan itu Funan. Okey, bukti yang kedua yang menunjukkan bahawa di Asia Tenggara ini telah ada hubungan perdagangan apabila wujudnya satu bukti arkeologi yang dikenali sebagai Gendang Gangsa Dongson. Okey, Gendang Gangsa Dongson. Gendang Gangsa Dongson ni berasal dari Vietnam Utara, tetapi dijumpai di mana? Di Sungai Tembeling di Pahang. Bermaksud telah ada hubungan perdagangan. Sebab tu barang jumpaan arkeologi yang berasal dari Vietnam Utara dijumpai di Sungai Tembeling di Pahang. Bermaksud di kawasan ini telah ada kerajaan, telah ada pertempatan manusia. Sebab tu berlakunya hubungan perdagangan antara kawasan di sana dengan di sini. Faham Sebab ni Gendang Gangsa Dongson ni selalu keluar soalan objektif. Okey, bukti yang ketiga apabila terjumpanya jumpaan manik. Okey, jumpaan manik. Manik ini membuktikan bahawa telah wujud hubungan perdagangan di antara Asia Tenggara dengan Rom. Sebab manik yang dijumpai di Asia Tenggara itu sama ciri buatannya dengan manik dari negara
Rom. Bermaksud di Asia Tenggara ni telah ada kerajaan. Sebab tu ada bukti arkeologi barangan dari luar dijumpai di negara-negara di Asia Tenggara. Maksud dia telah ada hubungan perdagangan, telah ada pelabuhan, telah ada kerajaan di Asia Tenggara yang membolehkan kerajaan dari bahagian barat dan timur dunia datang melakukan perdagangan. Ini 3 bukti. Ini selalu keluar skop soalan objektif. Hati-hati. Okey. Cikgu nak cerita tentang agraria sekarang. Kerajaan agraria ni terletak di tanah besar Asia Tenggara. Tanah besar Asia Tenggara ni besar. Di mana lokasi agraria? Okey, yang pertama, agraria terletak di kawasan lembah sungai yang subur. Okey, di kawasan lembah sungai yang subur. Of course lah kawasan lembah sungai yang subur. Sebab lembah sungai itu sendiri membekalkan kawasan yang subur. Dan biasanya kawasan yang subur adalah tempat tumpuan kehidupan manusia. Okay? Tempat tumpuan pertempatan manusia kerana air sungai itu membawa kelangsungan hidup kepada manusia. Okey. Antara contoh sungai atau contoh lembah sungai yang membolehkan berlakunya pertempatan awal di Asia Tenggara atau wujudnya kerajaan agraria di Asia Tenggara adalah lembah sungai Mekong. Okay? Lembah sungai Mekong untuk kerajaan Angkor. Okay? Kemudian lembah sungai Irrawaddy untuk kerajaan Myanmar. Lembah Sungai Merah untuk kerajaan Vietnam. Okey, nampak agraria wujud di kawasan lembah sungai yang subur. Contoh, kalau dikata nyatakan contoh sungai yang membentuk agraria di kerajaan agraria di Asia Tenggara. Sungai Mekong, Sungai Merah, Sungai Irrawaddy, Sungai Menam. Okey, ini contoh, tak perlu banyak-banyak. Ambil satu atau dua sahaja. Okey, selain di lembah sungai, kerajaan agraria juga terbentuk di kawasan sekitar tasik ataupun di kawasan sekitar tasik yang subur. Yang kedua, di sekitar tasik. Okay. Sekitar tasik mana? Tasik Tonle Sap. Tasik Tonle Sap ni membawa kepada kemunculan kerajaan Angkor. Okay. Sebab Angkor adalah sebuah kerajaan agraria yang paling terkenal. Kenapa Angkor paling terkenal? Sebab Angkor ni mempunyai tanah yang sangat subur, sistem pengairan yang hebat kerana diairi oleh Sungai Mekong dan Tasik Tonle Sap. Okey, yang ketiga, agraria juga wujud di sekitar lereng gunung berapi yang subur. Okey, lereng gunung berapi yang subur. Di mana kawasan lereng gunung berapi yang subur ni? Okey, contohnya di Tanah Tinggi Ding. Tanah Tinggi Ding untuk kerajaan Taruma. Kerajaan Taruma terletak di Tanah Tinggi Ding. Ini antara lokasi kemunculan kerajaan agraria, iaitu di lembah sungai yang subur atau di sekitar Tasik Tonle Sap atau di kawasan lereng gunung berapi yang subur, iaitu di Tanah Tinggi Ding di mana terdapatnya kerajaan Taruma. Okey, yang kedua, pertama kamu kena tahu lokasi. Okey, yang pertama kamu kena tahu lokasi. Yang kedua, ni lokasi. Cikgu dah sebut dah. Ni yang pertama, A, kamu kena tahu. Okey, yang ni lokasi A. Okey, kamu kena tahu A, lokasi. B, kamu kena tahu tentang ekonomi. Apakah kegiatan ekonomi kerajaan agraria? Kenapa cikgu tak masukkan contoh kerajaan agraria? Sebab ada kat sini. So kalau dia kata senaraikan, kalau soalan tanya kamu, senaraikan contoh kerajaan agraria, bagilah contoh. Contoh kerajaan Angkor, Vietnam, Irrawaddy, kerajaan Sukhothai, kerajaan Taruma adalah contoh kerajaan agraria. Ataupun kalau nama-nama kerajaan ni keluar dekat soalan objektif, kamu tahulah itu adalah kerajaan agraria yang wujud di kawasan sungai yang subur atau di sekitar tasik yang subur ataupun di kawasan lereng gunung berapi yang subur. Okey, apabila lokasi agraria terletak di kawasan yang subur, maka apakah aktiviti ekonomi agraria? Okey, yang pertama, agraria menjalankan aktiviti pertanian. Okey, aktiviti pertanian. Sebab kenapa? Sebab terletak di lokasi yang subur dan mempunyai sistem pengairan yang hebat dari sungai, dari tasik. Maka sebab tu
kegiatan ekonomi agraria yang utama adalah pertanian. Kamu kena bagi contoh, apakah contoh aktiviti pertanian yang diusahakan oleh masyarakat agraria? Bagi contoh. Contoh tanaman padi. Okey, mengenai padi ni, kamu kena tahu ada satu bukti yang selalu keluar dekat soalan objektif. Dia kata, terjumpanya sekam dan bijian padi di tapak bangkau dan spirit cave di Thailand membuktikan apa? Maksud dia sekam ni adalah kulit padi. Kulit padi kamu makan nasi tu, beras tu, okey, sebelum jadi beras yang warna putih tu, dia adalah padi yang berwarna kuning, ada kulit dia. Dan bila dibuang kulit dia, kulit tu akan dipanggil sekam. So, bukti yang menunjukkan penduduk Asia Tenggara melakukan tanaman padi sebagai tanaman utama pertanian mereka kerana terjumpanya sekam. Okey, sekam dan bijian padi. Bijian padi. Di mana terjumpanya sekam dan bijian padi ni? Di tapak bangkau dan spirit cave. Spirit cave di Thailand. Ni hati-hati, dia selalu keluar soalan objektif. Sekam dan bijian padi ni selalu keluar soalan objektif. Hati-hati. Okey, antara selain daripada padi, apakah tanaman utama pertanian mereka? Contohnya, kamu bagilah contoh hasil pertanian di Asia Tenggara. Contohnya, pisang. Okey, keledai. Cukuplah bagi contoh ni. Okey, selain daripada pertanian, aktiviti ekonomi agraria ialah melakukan penternakan. Penternakan, mereka menternak binatang sebagai kegiatan ekonomi untuk kelangsungan hidup. Antara contoh dia, kamu bagi contoh. Contohnya menternak lembu. Okey, menternak kambing. Okey, yang ketiga, kegiatan ekonomi agraria yang ketiga ialah melakukan kegiatan perikanan. Perikanan adakah di laut? Tak, sebab agraria terletak di kawasan lembah sungai yang subur di sekitar tasik. So, perikanan dia adalah dari ikan sungai. Okey, ikan sungai. Bukan ikan dari laut. Okey. Kemudian selain daripada perikanan, kerajaan agraria juga aktiviti ekonomi yang seterusnya yang keempat ialah mengutip hasil hutan. Okey, mengutip hasil hutan. Contoh hasil hutan yang dikutip oleh masyarakat agraria. Kamu bagi contoh. Sebab contoh buat ayat yang lain. Okey, ni ayat fakta. Bagi contoh. Okey, contohnya hasil hutan seperti kapur barus. Tahu tak apa dia kapur barus ni? Kapur barus tu kan kalau untuk orang Islam, bila kita nak mandikan jenazah orang Islam, orang akan siram jenazah tu dengan kapur barus, dengan air kapur barus. Kenapa? Untuk mengelakkan bau. Biasalah bila orang dah meninggal dunia atau orang dah mati, maka bau akan keluar. Jadi untuk menutup bau yang tidak enak itu, biasanya ketika memandikan jenazah orang Islam, air kapur barus tu akan disiram. Okay? Ataupun rotan. Kamu bagi contoh. Contoh lain, rotan, dama, kayu gaharu. Kayu gaharu ni untuk apa? Kayu gaharu ni kamu kena rujuk balik kepada pelajar Cina. Kalau setiap kali ada perayaan apa, dia orang nyalakan satu macam colok yang besar. Dan colok yang besar tu dibuat daripada kayu gaharu. That's why bila colok tu terbakar, dia akan bau macam wangi sikit. Sebab tu memang original bau daripada kayu gaharu. Okey, selain daripada mengutip hasil hutan, kegiatan ekonomi agraria adalah mengumpul kulit kura-kura. Okey, mengutip kulit kura-kura. Untuk apa kulit kura-kura ni? Jangan cakap untuk makan pula. Kulit kura-kura ni mestilah untuk dibuat hiasan. Sebab cengkerang kura-kura tu kan keras. Takkan guna untuk makan. Okey, so inilah aktiviti ekonomi agraria. Okey, dalam kesemua kerajaan agraria ni, dalam kesemua kerajaan agraria, antara kerajaan agraria yang paling terkenal, yang paling famous adalah kerajaan Angkor. Okey, kerajaan Angkor. Di mana lokasi Angkor? Angkor terletak di Sungai Mekong. Okey, dan di kerajaan Angkor juga terdapat sebuah tasik yang terkenal, dikenali sebagai Tasik Tonle Sap. Tasik ini masih wujud sampai sekarang. Okey, tak tahulah, ada orang panggil Tasik Tonle Sap, ada orang panggil Tasik Tonle Sap. Cikgu panggil Tasik Tonle Sap lah, cikgu rasa macam sedap untuk dipanggil. Okey,
So dalam semua kerajaan agraria ni, kerajaan Angkor adalah kerajaan yang paling famous. Kenapa dia paling terkenal? Kenapa dia paling famous? Kenapa dia selalu jadi sasaran soalan? Sebab kerajaan Angkor ini mampu membekalkan beras yang banyak kepada kerajaan maritim. Okey, kerajaan maritim ini terletak di kawasan kepulauan, di kawasan pesisir pantai. Maka tidak ada hasil tanaman padi. Sedangkan padi dan beras adalah makanan utama masyarakat di Asia Tenggara. Siapa yang bekalkan beras kepada maritim? Kerajaan Angkor. Okay. Sebab itulah Angkor merupakan kerajaan agraria yang paling terkenal. Kenapa terkenal? Sebab dia mampu membekalkan beras yang banyak kepada kerajaan maritim di Asia Tenggara. Okay. So sekarang cikgu nak terangkan apakah faktor perkembangan Angkor. Faktor perkembangan Angkor. Tengok kalau keluar soalan subtopik tentang kerajaan Angkor. Okay. Pertama, Angkor menjadi kerajaan agraria yang paling terkenal kerana lokasi dia. Dia terletak di lokasi yang subur. Lokasi yang subur tu di mana? Kan cikgu dah terang tadi. Kerajaan Angkor terletak di lembah Sungai Mekong. Okay. Sungai Mekong. Sungai Mekong ni selain daripada kerajaan Angkor terdapat kerajaan Funan. Okay, di lembah Sungai Mekong ni wujud dua kerajaan agraria yang terkenal iaitu kerajaan Angkor dan kerajaan Funan. Untuk kerajaan Funan hati-hati sebab Funan ni dia boleh jadi Angkor, dia boleh jadi kerajaan agraria dan dia boleh juga jadi kerajaan maritim. Kenapa dia boleh jadi kerajaan maritim padahal dia adalah kerajaan yang terletak di tanah besar Asia Tenggara, terletak di lembah Sungai Mekong? Sebabnya kerana di kawasan hilir permulaan Sungai Mekong itu terdapatnya wujudnya sebuah pelabuhan yang dikenali sebagai pelabuhan OCEO. Okey, bila wujudnya pelabuhan ini maka kerajaan Funan boleh jadi kerajaan agraria dan boleh juga jadi kerajaan maritim. Hati-hati sebab dia selalu tanya mengapakah Funan bertindak sebagai kerajaan agraria dan kerajaan maritim? Kerana kemunculan sebuah pelabuhan yang dikenali sebagai pelabuhan OCEO. Hati-hati. Okey. Faktor yang pertama kenapa Angkor adalah kerajaan yang mampu membekalkan beras yang banyak? Sebab pertama Angkor terletak di lokasi yang subur. Di mana lokasi Angkor? Di lembah Sungai Mekong. Okey, yang kedua, kenapa Angkor menjadi kerajaan yang hebat, kerajaan yang mampu menghasilkan beras yang banyak? Yang kedua, kerana peranan raja. Peranan raja. Siapa Raja Angkor tu? Nama Raja Angkor ni adalah Raja Indravarman I. Hati-hati, nama dia selalu keluar kat soalan objektif. Hati-hati anak-anakku sekalian. Okey, Indravarman I. Indravarman I. Apa yang dia buat? Apa yang dia buat sehingga menjadikan Angkor ni mampu menghasilkan beras yang banyak? Sehingga menjadikan Angkor adalah kerajaan maritim yang sangat terkenal ni. Indravarman I, seorang raja yang bijak. Okay, untuk memajukan bidang pertanian tanaman padi dalam kerajaan Angkor, Indravarman I telah membina Bari. Dia bina Bari. Bari ni apa dia? Bari ni adalah sistem saliran air yang membekalkan air ke kawasan tanaman padi. Sebuah kolam tapungan air dan daripada air dari Bari ini disalirkan ke kawasan pertanian. Membolehkan tanaman padi hidup dengan lebih subur sebab sistem pengairan yang terjaga dan sistematik. So, kalau kamu nak terangkan tentang Bari itu apa, bermaksud kamu dapat markah untuk huraian. Sebab ni contoh apa yang Indravarman buat. Okey, Indravarman I, kamu sebut nama raja tu dah dapat satu markah. Kamu sebut apa dia buat, iaitu dia membina Bari, kamu dah dapat satu markah. Bari itu untuk apa? Apa Bari itu? Apa maksud Bari itu? Kamu terangkan juga dapat satu markah. Sebab bila jawab esei sejarah ni, kamu kena menjawab seolah-olah examiner tu, pemeriksa kertas tu dia tak tahu apa-apa. Maka you have to explain very detail. That's why kena ada ayat fakta, ayat huraian, ayat contoh. Sebab tujuan apa dia? Tujuan untuk memahamkan pemeriksa kertas. So bila pemeriksa kertas tu faham betul-betul, maka kamu akan dapat markah yang penuh. Faham Okey.
Yang ketiga, kenapa Angkor boleh menjadi sebuah kerajaan yang terkenal? Kerana dia terletak berdekatan dengan Tasik Tonle Sap ataupun peranan Tasik Tonle Sap. Tasik Tonle Sap. Okey, kan ini faktor yang ketiga kenapa Angkor menjadi terkenal ataupun kenapa Angkor mampu membekalkan beras yang banyak. Okey, untuk Tasik Tonle Sap ni dia boleh keluar tentang single exit. Huraikan, jelaskan peranan Tasik Tonle Sap kepada kerajaan Angkor 5 markah. So macam mana kamu nak jelaskan? Okey, Tasik Tonle Sap ni dia banyak peranan. Pertama okey, Tasik Tonle Sap membekalkan kawasan tanah yang subur. Okay, kawasan tanah yang subur sekitar Tasik, of course lah. Sekitar Tasik, sekitar sungai memang tanah yang subur, betul. Tanah yang subur itu membolehkan aktiviti pertanian dilakukan dengan giat. Yang kedua, Tasik Tonle Sap ni adalah merupakan sistem pengairan kepada aktiviti pertanian bagi kerajaan Angkor. Yang ketiga, Tasik Tonle Sap juga merupakan kawasan takungan air ketiga musim kemarau. Okey, takungan air musim kemarau. Apabila musim kemarau melanda, maka air yang ada di situ adalah air dari Tasik Tonle Sap. Okey, Tasik Tonle Sap juga merupakan sumber protein. Okey, kamu bagilah contoh. Contohnya dari Tasik Tonle Sap, masyarakat Angkor boleh mendapatkan makanan seperti ikan, udang. Okey. Tasik Tonle Sap juga adalah sumber air. Okey, sumber air apa? Untuk kegunaan harian, untuk minum, untuk kegunaan harian. Okey. So inilah sebab kenapa Tasik Tonle Sap memberi faedah yang sangat besar kepada Angkor. Dan secara tidak langsung, peranan Tasik Tonle Sap ni membolehkan Angkor melakukan aktiviti pertanian padi secara besar-besaran. Membolehkan Angkor muncul sebagai kerajaan agraria yang hebat kerana mampu membekalkan beras yang banyak kepada maritim. Okey, dan faktor yang terakhir, kenapa Angkor menjadi kerajaan agraria yang sangat terkenal? Kerana iklim. Okey, iklim dia yang panas dan lembap. Okey, iklim panas dan lembap ni iklim khatulistiwa lah. Iklim panas dan lembap ini membolehkan Angkor menjalankan aktiviti tanaman padi secara giat sebab iklim panas dan lembap ini merangsang pertumbuhan pokok padi dengan baik. Okey, inilah 4 faktor kenapa Angkor merupakan kerajaan agraria yang paling terkenal. Kenapa dia terkenal? Sebab dia mampu membekalkan beras yang banyak kepada kerajaan maritim. Okey, ini saja kelas hari ini. Cikgu harap kamu faham tentang kerajaan agraria. So kalau keluar agraria, cikgu memang galakkan kamu untuk jawab sebab senang. Okey. Kalau mengenai soalan kebat tentang agraria ni, biasanya dia akan tanya, mengapakah pertanian penting kepada sesebuah negara? Sebab agraria ni dia fokus ekonomi dia kepada pertanian. So soalan kebat dia mesti tak lari daripada soalan tanya kepada kamu tentang apakah kepentingan bidang pertanian. Maka kamu jawablah. Bidang pertanian merupakan sumber ekonomi negara. Ada sesetengah hasil pertanian yang kita ekspor. Contoh, sayur. Kita ekspor ke Singapura. Contoh, buah durian. Kita ekspor sampai ke China. Ini hasil bermaksud pertanian memberi sumber ekonomi kepada negara. Itu yang jawapan yang pertama. Yang kedua, pertanian membuka peluang pekerjaan kepada masyarakat negara kita. Banyak pekerjaan yang kita boleh dapat daripada sektor pertanian. Betul tak? Sebab contohnya, kamu bagilah contoh menjadi seorang petani yang berjaya, menjadi seorang pemborong, pengusaha makanan daripada hasil pertanian. Contoh tu sebut saja. Apakah jenis pekerjaan yang berasaskan pertanian? Okey, yang ketiga, pertanian membolehkan apa lagi Cik nak jawab? Apakah kepentingan pertanian? Pertanian membolehkan bidang sains dan teknologi berkembang. Kenapa? Sebab bila kita nak mengusahakan sejenis pertanian, sejenis hasil pertanian, maka kajian dari segi biji benih perlu dibuat. Teknologi dari segi mesin akan berkembang. So that's why pertanian membolehkan bidang sains dan teknologi berkembang.
Okey. Pertanian juga merupakan satu perniagaan. Pertanian adalah satu perniagaan. Kenapa? Berasaskan barang pertanian, maka masyarakat Malaysia ni banyak mengusahakan pertanian yang berasaskan pertanian. Contoh, kamu tengok daripada hasil tradisional kampung seperti pegaga, dijadikan jus pegaga, hasil pertanian. Okey. Daripada susu, maka terhasilnya satu kilang yang besar yang membekalkan susu segar. Kita contohnya Farm Fresh kan. Okey, daripada hasil pertanian seperti apa lagi yang dapat dihasilkan untuk dieksport ke pasaran antarabangsa. Bermaksud pertanian adalah satu perniagaan. Cikgu dah bagi 4 pada kamu soalan kebat. Kenapa pentingnya pertanian? Pertama, sebagai sumber ekonomi negara. Kedua, membuka peluang pekerjaan kepada masyarakat. Yang ketiga, berlakunya perkembangan bidang sains dan teknologi. Dan yang keempat, pertanian adalah sumber perniagaan. Okey, ini saja kelas untuk hari ini. Cikgu harap kamu faham. Terima kasih kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.